Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 794. Antara paparan utama. Rakyat minta JKR jangan double standard. Grand Coalition maksimumkan sokongan. Apabila penceramah, azab kubur bersuara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hampir setiap hari kita mendengar berita tentang rakyat menghadapi situasi kemalangan, terjatuh di jalan raya, malah ada yang maut akibat terlanggar lubang-lubang di atas jalanan selenggaraan JKR. Namun menariknya, selepas tular berita kemalangan yang melibatkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin Abu Bakar semalam, netizen mula membidas Jabatan Kejaraya JKR yang jelas nampak sikap double standard. Bukan main prihatin lagi JKR ya. Alangkah bagusnya kalau setiap kali berlaku kemalangan atau aduan tertentu daripada rakyat Marhain, JKR terus bertindak cepat dan memohon maaf atas kelalaian mereka. Khairy yang mengalami luka dan tidak serius selepas melanggar sebuah lubang di jalan raya, lantas JKR Kuala Langat terus tampil membuat permohonan maaf kerana insiden tersebut. Permohonan maaf itu dilakukan di Twitter rasmi Ahli Parlimen Rembau selepas beberapa jam Khairy Jamaluddin berkongsi mengenai insiden tersebut di media sosialnya. JKR Kuala Langat berkata mereka akan mengambil tindakan terhadap isu tersebut dengan segera. Tindakan JKR memohon maaf kepada Menteri Terbabit mengundang tanda tanya di kalangan rakyat jelata mengapa harus berlaku double standard ke atas kemalangan kecil yang melibatkan menteri ini. Ketua Angkatan Muda Keadilan Kuala Langat, Muhammad Syahreza Muhammad Tuniman berkata, JKR seharusnya bersikap adil untuk turut sama meminta maaf kepada pengguna jalan raya lain yang juga pernah terlibat kemalangan, malah ada yang meninggal dunia akibat kecuaian mereka. Masih banyak spot kerosakan di sekitar jalan seliaan mereka dan apakah rasa ingin meminta maaf hadir hanya ketika kemalangan melibatkan menteri sahaja? Saya ingin menegaskan bahawa tidak perlu ada double standard kepada mana-mana menteri yang terlibat kemalangan di jalan raya kerana mereka mendapat keistimewaan pengecualian cukai jalan. Sebaliknya, rakyat Marhain ini adalah pembayar cukai jalan setiap tahun dan berdiam diri bila kemalangan menimpa mereka. Janganlah bersikap seperti pahat dan penukul. Diketuk baru hendak jalan kerja. Lebih malang lagi diketuk-ketuk berkali-kali masih tak jalan-jalan kerja, katanya. Dalam pada itu, Facebook My Kuala Langat turut berkongsi gambar-gambar kemalangan yang hampir serupa dengan kejadian menimpa Menteri Terbabit. Semua ini kemalangan akibat langgar lubang dan yang menariknya, semua ini hanya melibatkan rakyat biasa, bukan menteri. Tapi kenapa Jabatan Kejaraya Daerah Kuala Langat tak pernah ada sedikit pun rasa ingin minta maaf kepada mereka? Soalnya. Beberapa hari lalu, Ahli Parlimen Rembau itu mengalami kecederaan akibat kemalangan selepas basikal yang ditunggangnya melanggar sebuah lubang. Basikalnya dipercayai melanggar lubang menyebabkan beliau terhumban ke dalam parit dan hanya mengalami kecederaan ringan. Khairy Jamaluddin yang menjadi menteri pertama yang cedera akibat terlanggar lubang di atas jalan ketika melakukan riadah berbasikal. Aktiviti berbasikal merupakan sukan riadah yang semakin popular dalam kalangan rakyat dan juga ahli politik di negara ini. Rentetan daripada peristiwa itu, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Ketari Yon Syafura Osman mengambil kesempatan membangkitkan isu kualiti jalan raya di kawasannya. Yon Syafura atau lebih dikenali sebagai Rara berkata dia telah membangkitkan aduan yang hampir sama tetapi masih menunggu kerja-kerja penyelenggaraan selepas hampir 5 bulan. Contoh aduan pasal keadaan penutup longkang dan permukaan jalan yang teruk akan membahayakan penduduk. Alasan JKR peruntukan dah minta tapi belum dapat. Pokok pun dah naik tinggi. Dah 4 hingga 5 bulan keadaan macam ni. Bolehkah JKR Malaysia bantu saya? Soalnya di Twitter. Harap selepas ini JKR juga pantas meminta maaf kepada mereka. Kita juga meminta JKR cepat dan pantas mengatasi masalah jalan berlubang ini di seluruh negara.
Jangan bila hanya terkena kepada menteri dan orang-orang kenamaan baru nak bertindak. Kalau terkena kepada rakyat biasa, JKR butakan mata dan pekakkan telinga. Apapun, teruskan membodik menteri, wahai pegawai JKR. DNA mengipas dan mengampuk itu sudah biasa didengar sebati di kalangan kalian. Rakyat tidak pernah merasa hairan. Formula politik gabungan besar pembangkang atau disebut sebagai Grand Coalition tidak harus dihadkan kepada 108 ahli parlimen menolak Belanjawan 2021. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, gabungan besar bagi menguatkan Pakatan Pembangkang itu harus direalisasikan dengan semaksimum mungkin. Tegasnya, jumlah 108 anggota Dewan Rakyat itu harus dimaksimumkan tanpa had bagi memastikan nasib rakyat terbela. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama itu berkata demikian ketika ditemui semasa Konvensyen Amanah Nasional di Bayu Lagoon Resort, Bukit Katil, Melaka kemarin. Yang penting ialah parti-parti dalam gabungan besar tersebut harus memahami agenda sebenar yang hendak dibawa dalam reformasi yang akan dibawa melalui Grand Coalition tersebut. Kita juga tidak meletakkan had dengan satu jumlah angka tertentu. Sebaliknya, berusaha sedaya mungkin bagi mendapatkan sokongan melalui gabungan yang direncanakan kepada siapa sahaja yang menganggotai parlimen. Paling mustahak ialah kita bertanggungjawab bagi mendapatkan sokongan mereka dengan mendukung agenda reformasi yang sedang dilaksanakan supaya perubahan tersebut menjadi realiti dalam pilihan raya umum ke-15, PRU15, katanya. Mujahid turut berkata hasrat untuk menambahkan jumlah ahli parlimen yang menentang kerajaan Perikatan Nasional perlu dicapai tanpa berlakunya keadaan yang dikejar tidak dapat, yang dikendung pula berciciran. Pada 14 Disember lalu, Belanjawan 2021 yang dibaca untuk kali ketiga diluluskan dengan 111 ahli parlimen menyokong, 108 menentang dan seorang tidak mengundi. Sebanyak 92 daripada 108 menentang itu merupakan ahli parlimen PH. Jumlah 108 ahli parlimen yang menentang PN adalah angka sama yang kekal teguh bersama PH pada Mac lalu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 62% daripada 204 pendengar stesen radio BFM 89.9 menyifatkan amanah sangat penting dan agak penting kepada gabungan pembangkang. Undi tertinggi sehingga 2 jam lalu tersebut mendapati 37.7% responden menganggap amanah sangat penting, diikuti 24.5% memilih agak penting. Reaksi tersebut sebagai menjawab soalan berbahasa Inggeris bermaksud seberapa penting amanah kepada gabungan pembangkang. Dalam tempoh sama juga, 23% daripada responden dalam tinjauan menerusi Twitter saluran radio berkonsepkan urban itu mengundi tidak penting, manakala 14.7% lagi tidak pasti. Rata-rata komentar kepada soalan itu juga menyatakan amanah penting dalam Pakatan Harapan yang menyatukan parti pembangkang. Salah seorang pengguna Twitter berpendapat amanah tidak relevan sebagai parti yang berdiri sendiri, sebaliknya memainkan peranan penting untuk meraih undi. Amanah penting bagi pengundi yang tidak puas hati dengan PAS tetapi mungkin masih mempercayai nilai-nilai intinya yang konservatif. Amanah bertindak sebagai penyeimbang ke arah sekularisme PKR DAP, katanya. Sementara itu, pemilik akaun Twitter atas nama di perantauan menyifatkan amanah sangat penting sebagai penyatu parti pembangkang. Mereka, iaitu Amanah, telah menunjukkan kualiti dan kemampuan mereka pada fasa awal PH iaitu semasa perundingan kerusi. Amanah terus menunjukkan hati mereka yang besar dalam memastikan Malaysia mempunyai kerajaan yang terbaik untuk rakyat, katanya. Tidak kurang juga yang berpendapat bahawa amanah relevan kepada blok pembangkang kerana komited untuk melakukan pembaharuan berbanding parti dan gabungan sekutunya dalam kerajaan Perikatan Nasional. Pendek kata, pembangkang sebenarnya saling memerlukan antara satu sama lain, saling menyempurnakan dan jangan sesekali mana-mana parti merasakan mereka punya kelebihan untuk berdiri sendiri. Realiti politik di Malaysia, tiada parti yang mampu berdiri sendiri dalam membina sebuah kerajaan yang stabil. Naib Presiden Parti Amanah Negara, Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal menuntut pihak berwajib khususnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, menyiasat agensi-agensi yang terlibat dalam isu kartel daging. Antara agensi terlibat termasuklah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN SCP,
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM serta Kementerian Pertanian dan Makanan MAFI. Beliau berkata kerajaan perlu menimbangkan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dan segera mendedahkan siapakah kartel dan rangkaian yang terlibat. Kartel ini menimbulkan masalah yang lebih teruk iaitu rasuah, habuan tertentu dan juga salah guna label halal. Kesangsian label halal turut mendedahkan isu kartel daging yang menguasai pasaran sejak sekian lama, katanya pada konvensyen yang berlangsung di Melaka Ahad lalu. Mengulas lanjut, beliau yang juga ahli Parlimen Parit Buntar berkata, ia penting bagi memelihara tuntutan syariat, halalan thayyiban dan kualiti serta integriti label halal JAKIM yang diiktiraf dunia. Ini juga penting bagi memastikan isu keselamatan pelabuhan masuk negara tidak dikompromi, katanya. Terdahulu, Sinar Harian ini mendedahkan kegiatan kartel yang menyeludup daging sejuk beku dari luar negara sebelum membungkus semula dengan label serta cap palsu dan menjualnya dalam pasaran negara ini. Perkara itu dibongkar oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, yang mengenal pasti 3 jenama popular produk daging sejuk beku keluaran Australia yang diproses di sebuah kilang sejuk beku di Senai, Johor. Dalam usaha kita mendesak pihak berwajib agar mengenal pasti kartel-kartel yang terlibat dengan kemasukan daging haram ke Malaysia, tiba-tiba salah seorang ulama PAS yang popular bersuara. Ahli Jawatankuasa Dewan Ulama PAS Pusat Ahmad Dasuki Abdul Rani berkata tidak menjadi masalah jika termakan daging haram. Penceramah azab kubur itu berkata isu daging haram yang sedang hangat diperkatakan pada masa ini adalah perkara yang sudah berlalu. Kita tak tahu pada masa itu halalkah atau haram, tapi dah masuk dalam tubuh badan kita, maka itu menjadi perkara yang dipanggil hal dah lepas. Tak perlu untuk kita cari dan cungkil kembali, katanya. Yang di-Pertua PAS kawasan Shah Alam itu berkata demikian dalam satu hantaran berbentuk video ringkas di media sosial hari ini. Satu makanan yang terlepas, kita tak tahu halal ke haram, tapi dah masuk dah dalam tubuh badan kita, maka itu dijadikan satu perkara yang dipanggil umum membalwa, satu benda yang lepas, yang tak perlu lagi untuk kita nak cari dan kita nak cungkil kembali. Saudara bekas Mursyidul Ampas Allahyarham Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat tersebut berkata jika daging itu memang diketahui haram, maka memang Islam melarang umatnya untuk memakan bahan tersebut atau berdepan dengan seksaan neraka. Jadi kalau yang dah lepas-lepas tak jadi masalah, cuma kita diajar supaya beristighfar dan bertaubat kepada Allah, ujarnya. Penceramah kontroversi yang pernah mengadakan solat tahajud untuk 3 malam ganjil terakhir bulan Ramadan secara langsung di Facebook itu berkata sesetengah ulama dulu mempunyai kaedah agar daging haram yang masuk ke badan mereka boleh dinetralkan. Ada sesetengah orang ahli ulama dia baca ayat-ayat Al-Quran untuk menjadikan neutral balik benda-benda yang haram tadi. Dia baca banyakkan zikir dan sebagainya, jadi tak ada masalah, jangan bimbang, katanya lagi. Wahai Pak Lebay, rakyat Malaysia bukan mempertikaikan apa yang sudah masuk ke perut, tetapi sebagai orang Islam yang sentiasa menjaga halal haram, pastinya kita mahukan mereka yang terlibat diberkas dan jenayah ini dihentikan demi kemaslahatan ummah. Andai kata perkara ini dibiarkan dan dipandang enteng, macam Pak Lebay, nampaknya makin berleluasalah sedikit mengimport daging tidak halal ke Malaysia dan makin ramailah orang Islam yang memakan daging haram. Apa guna ada agensi atau kementerian yang dibayar gaji oleh rakyat jelata tetapi tidak buat kerja? Kalau setakat nak berceramah sahaja macam Pak Lebay azab kubur, PAS tak perlulah jadi kerajaan. Bercakap macam orang tidak berilmu, kalau bab memfitnah laju pula. Ini soal pentadbiran dan keselamatan negara, bukan nak buka gerai burger tepi jalan. Ingat, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.